Cakaplah! Jakim.tv menyatukan ummah global. Sekolah yang terbaik adalah rumah tangga yang baik. Dan guru yang terbaik adalah ibu bapa yang berhemah tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, sekali lagi kita bersua menerusi rancangan Bual Bicara Terbaik di TV1. Tidak lain tidak bukan Forum Perdana Ehwal Islam. Pada malam ini kami bersiaran dari Padang Sekolah Kebangsaan Kuala Nerang, Kedah. Apa khabar orang-orang Kuala Nerang? Baik, begitulah kalau kita saksikan seluruh lapisan masyarakat membanjiri Padang Sekolah Kebangsaan Kuala Nerang pada malam ini, terdiri daripada pemimpin-pemimpin masyarakat setempat. Kita tengok adik-adik sekolah yang sampai tak cukup kerusi duduk atas padang rumput. Dari mana ni? Sekolah Menengah Datuk Syed Ahmad Kuala Nerang. Ada juga yang dikhabarkan daripada para peserta adik-adik PLKN yang sudi bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, forum pada malam ini dibawakan oleh Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Mayang Parlimen Padang Terap dan Felkra Berhad dengan kerjasama Jakim dan juga RTM. Pada malam ini kita telah memilih satu lagi tajuk untuk diperbincangkan dalam forum kita pada malam ini, iaitu Kemarau Kasih. Dua orang ahli panel bersama-sama dengan saya pada malam ini. Kalau saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ini orang yang kalau tak perkenal pun orang dah kenal dah. Muka ini je forum perdananya. Iaitu yang berbahagia Ustaz Badli Shah Alauddin, penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah perkenal laksa Kuala Nerang? Ya, dah perkenal laksa dah. Apa beza laksa Kuala Nerang dengan laksa Pahang? Kita manis sikit, ini kurang masam sikit. Masam sikit. Masam sikit. Tapi masam tak bermakna tak sedap. Ya. Dia ada cita rasa dia tersendiri. Panel kita yang kedua tidak lain juga yang berbahagia Dr. Ahmad Bashir Abdul Aziz, pensyarah dari Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Utara Malaysia, Sintuk Kedah Darul Aman. Ini wakil tuan rumah malam ni doktor ya. InsyaAllah kita membincangkan tajuk Kemarau Kasih. Baik, kita mulakan sesi perbincangan kita pada malam ini. Panel kita pertama sebagai mukadimahnya Ustaz Bad, kita sama-sama saksikan dalam segmen Secarik Tinta tadi dipertontonkan kepada kita tentang bagaimana pelajar-pelajar yang terlibat dengan masalah sosial dan sebagainya. Ini apa respon Ustaz awal Ustaz ni? Silakan. Terima kasih Ustaz Zakaria. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Memang kita tidak boleh nafikan bila melihat kepada secarik tinta sebentar tadi. Maka benar seperti mana Nabi SAW pernah gambarkan dalam satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi, al-waladu samaratul qalb. Anak ini adalah permata hati. Kita sayang anak. Tapi pada masa yang sama, wa innahu mujbinatun wa mubkhilatun wa mukhzinatun. Walaupun anak itu adalah permata hati, dalam masa yang sama mereka jugalah menyebabkan kita jadi takut siang malam. Anak kita jugalah menyebabkan kita ini kadang-kadang menjadi orang bakhil. Kerana anak-anak kita juga kadang-kadang menyebabkan kita menjadi seorang yang duka cita. Ya, kita perlu akui kita agak duka cita melihat kepada secarik tinta sebentar tadi, bagaimana anak-anak muda ponteng sekolah buat benda-benda yang tak sepatut dilakukan dalam usia begitu. Sebagai ibu bapa, dengan penuh insaf kita perlu mengakui bahawa bukan senang kita nak mendidik anak-anak kita menjadi orang yang berfaedah dan bermanfaat kepada agama, bangsa dan negara. Kalau sekadar ada anak, memberinya makan dan membesarkannya, maka itu semua orang boleh lakukan. Ya, sekadar bagi anak makan, itu lembu pun boleh buat. Mana-mana benda makhluk pun, kalau sekadar beri makan kepada anak, itu siapa-siapa saja boleh. Tapi nak menjadikan anak itu bermanfaat, ini masalah. Saya tertarik Ustaz Zakaria dengan falsafah orang tua-tua. Kata mereka manusia ini, dia mulia kerana ada satu titik. Saya mula tak faham juga.
Saya titik bagaimana? Dia kata cuba kamu eja perkataan bayi dalam tulisan Jawi. Cuba eja bayi tulisan Jawi. Ba alif ya ya. Ya itu ada berapa titik? Ada 2 titik. Cuba buangkan 1 titik ya itu jadi huruf apa? Huruf ba. Eja semula. Ba alif ba ya. Lain bunyinya. Contoh yang lain, kanak-kanak. Ka alif nun qaf, kanak-kanak. Nun ada berapa titik? 1 titik. Cuba tambahkan 1 lagi titik jadi huruf apa? Huruf ta. Eja semula. Kaf alif ta qaf. Kata. Kan lain bunyinya itu. Sebab itu manusia kalau dia tidak jaga 1 titik ini, dia berubah menjadi makhluk lain. Sebab itu anak-anak yang kita besarkan rupanya tidak membesar jadi anak tapi jadi kata. Ini masalah. Bila jadi kata dia bunyinya hanya 2 saja. Pertama wrong, wrong, wrong. Cakap orang putih semua salah. Salah, 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 salah. Yang betul siapa? Aku lah, dia kata. Ada 1 spesies lagi. Right, right, right. Semua betul, tak ada yang salah. Ini pun masalah juga. Yang kita tak nak kata 1 lagi pecik. Korek, 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 korek. Ini kata yang paling berbahaya sekali. Jadi tuan-tuan sekalian, apa punca? Tadi Ustaz Zakaria tanya, apa punca? Banyak. Tapi kalau kita nak simpulkan mudah, punca yang terbesar adalah kerana kurangnya kasih sayang. Sebab itu pantun orang tua-tua menyebut, sampan dikolek ke Indragiri, duduk termenung di langit terang, takkan resah anak menyendiri, kalau ingatan di hulu, sayang ditatang. Kalau anak ini kita berikan kasih sayang yang secukupnya, insya-Allah segala masalah yang kita lihat tadi tidak berlaku, mudah-mudahan. Wallahu alam. Terima kasih kepada Ustaz Bad. Katak pun pandai cakap orang putih juga ya. Begitu. Jangan ada kata apa tadi yang korek-korek, itu bahaya. Itu kata yang tak perlu ada dalam masyarakat kita. Baik. Saya nak tanya doktor, tajuk yang kita pilih Kemarau Kasih ini, temanya ialah kekurangan kasih sayang di kalangan ahli keluarga, masyarakat, jiran, sesama jiran dan sebagainya. Adakah betul tanggapan kita ataupun persepsi kita ni bahawa kasih sayang di kalangan masyarakat kita semakin hari semakin terhakis? Apa pandangan doktor? Terima kasih saudara pengurusi, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fitrah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia untuk berkasih sayang. Itu jelas. Sebab tu kalau kita meneliti sejarah penciptaan awal manusia, Nabi Adam alaihi salam, tuan-tuan, ketika baginda Adam berada di alam syurga, Allahu alam, Allah Taala Maha mengetahui. Bila dia nampak Adam ni macam duk termenung, orang Kedah kata duk melengum lah. Kalau kita ni belah-belah Pulau Nerang ni, dia susah hati sikit pergi duk melengum kat tepi sungai. Lepas tu dia tengoklah tadi kalau ada batu-batu kecil daripada baling satu dalam sungai tu. Keadaan dia macam tu. Tu kira susah hatilah tu. Allah Ta'ala perintahkan Jibril alaihi salam, Jibril, hang tolong pergi tengok Ustaz Adam tu pasal apa? Yang dia duduk termenung tu pasal apa? Iyalah bila Jibril alaihi salam pergi tanya Adam, Adam pun sembanglah dengan Jibril alaihi salam, tuan-tuan. Dia kata, kau tengoklah Jibril, dalam syurga ni kau tengok burung-burung merpati pun terbang berpasang-pasangan. Semua binatang semua ada pasangan-pasangan dia. Tapi aku duduk sorang-sorang, dia kata tak best langsung. Lebih kurang macam itulah. Dan daripada situlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa untuk Adam alaihi salam. Tuan-tuan, daripada peristiwa itu. Tujuannya apa? Sebab fitrah manusia, dia tak boleh hidup tanpa kasih sayang. Itu benda yang kita tak boleh nafikan. Sebab tu kalau kita balik, kita menelusuri semula cerita yang Ustaz Balisha sebutkan tadi, tuan-tuan. Kisah binatang pun banyak pengalaman yang boleh sama-sama kita kongsi, tuan-tuan. Saya ingat kalau orang Kedah ni kita popular dengan ibu kucing. Kucing ni, tuan-tuan, dia sekali beranak, dia tak pernah beranak macam manusia, sekali sekok. Balik pergi tengoklah kucing-kucing kita kat rumah tu, tuan-tuan. Kadang-kadang 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor. Tapi 5-6 ekor kucing ni dia ternak, tuan-tuan, dia jaga baik-baik. Semua anak-anak kucing ni besar jadi kucing. Tak ada anak-anak kucing jadi harimau, tak ada. Tapi kadang-kadang kita manusia, tuan-tuan, sekali lahir 1 je, jarang-jarang 2, kadang-kadang 3. Itu pun kalau besar, saudara pengurusi, belum tentu jadi manusia.
Itu hakikatnya kita nak kena faham. Sebab tu kalau kita perhatikan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita nak bincangkan bab terhakisnya kasih sayang kita dalam masyarakat, kita berbalik semula kepada sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sebab tu Jalaluddin Ar-Rumi tuan-tuan 7 abad yang lalu dia dah bagi tahu dah kepada kita.